A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Hamdan ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kembali kita di IC Share YouTube channel yang mana kita membicarakan berkaitan dengan topik-topik agama, dan insya-Allah kita masih lagi dalam membicarakan berkaitan dalam hukum ibadah korban, hukum dan juga cara pelaksanaan mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk kitab pada yang mana ada. Yang mana tak ada, tak apa, tak ada masalah. Boleh dengar saja perbincangan yang telah ataupun yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Dan bagi yang ingin mendapatkan kitab, boleh rujuk link description di bawah. Saya tinggalkan nombor telefon. Tuan-tuan boleh telefon dan boleh menempah buku ini. Buku ini amat baik sekali. Cukup ringkas berkaitan dengan ibadah kurban, hukum dan cara mengikut mazhab kita. Jadi saya amat menyarankan tuan-tuan adalah buku ini dengan siap dengan ilustrasi bergambar apa semua. Jadi memang cantik, mudah faham. Kerana kita ni baca kitab besar-besar pun bukannya faham mana pun, kan? Jadi kita kena ada mereka yang telah meringkaskan kaul ulama apa semua ni, kita tinggal baca dan juga kita tinggal hadamkan kan kepahaman supaya kita benar-benar faham dalam bidang agama. Okey, baik. Dalam bab korban kita dah membicarakan sebelum ini berkaitan dengan maksud korban, kan, kemudian perincian tentang hukum ibadah korban, kan, ada yang sebut sunat muakkadah alal kifayah, ada yang sunat muakkadah alal ain, ada juga yang wajib bagi orang itu berkorban, ada yang sunat tadi, ada yang haram berkorban, kan, tak boleh korban pun boleh, kan, haram berkorban dan sebagainya. Jadi cukup baik tuan-tuan boleh rujuk linknya di bawah. Nanti saya akan tinggalkan link pada video-video sebelum ini. Pada kesempatan kali ini kita akan merujuk pula bab yang membicarakan berkaitan dengan perkara sunat bagi orang yang berkorban. Ini bagi anda yang menyertai ibadah korban pada tahun ini ke ataupun tahun-tahun yang akan datang, boleh rujuk berkaitan dengan apakah amal-amalan sunat untuk kita yang join ibadah korban ni. Apa yang kita perlu buat, kan, bermula 1 Zulhijjah apa nak kena buat, kan. Jadi janganlah kita tinggal, sebab kita memang buat korban ini untuk mendapat pahala daripada Allah. Jadi benda-benda sunat begini perlu kita titik beratkan, kerana kita nak meraih sebanyak-banyaknya pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 20 tuan-tuan. Kata pengarang rahimahullahu taala, yundabu liman aradaha alla yahliqa sya'rahu wa la yuqallima zufrahu fi sya'ri Zilhijjah hatta yudahhiya. Disunatkan bagi sesiapa yang ingin berkorban supaya tidak mencukur sebarang bulu dan tidak memotong kuku pada 10 yang awal dari bulan Zulhijjah hinggalah dia berkorban. Jadi haiwan korbannya disembelih. Yang ini memang saranan daripada Nabi sendirilah, kan. Nabi sendiri pun memang menyarankan benda begitu. Jadi Imam Syafi'i juga menyarankan kita mengikut benda yang sama. Disunatkan kepada mereka yang ingin melakukan ibadah korban supaya tidak menggunting, mencukur rambut atau memotong kuku apabila masuknya 1 Zulhijjah, dan berkekalan sehinggalah dia menyempurnakan penyembelihan kurbannya sekalipun pada hari terakhir, iaitu pada 13 Zulhijjah. Jadi bermula malam, mana kata 29 Zulkaidah, maghrib sekejap lagi dah masuk 1 Zulhijjah. Start maghrib sampailah haiwan kita disembelih, jangan potong. Jangan tu maksudnya dalam klausa makruh kalau sekiranya potong. Tuan-tuan ikuti korban, mesti kena ambil berat berkaitan dengan benda-benda sunat ni. Jadi 1 Zulhijjah kalau boleh jangan dipotong.
rambut, kuku ataupun mencukur sebarang bulu yang ada di tubuh badan. Ya. Tegahan ini juga termasuk memotong kuku pada hari Jumaat kerana tegahan tersebut dari nas yang jelas. Mana kata Jumaat, walaupun ialah berlalu Jumaat dalam masa 10 hari tu, kan? Jadi jangan potong juga kerana kita dalam keadaan sedang berkorban. Begitu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyamsik an sya'rihi wa azfarihi." Kata Nabi, apabila kamu melihat hilal Zulhijjah, nampak nak bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kamu memang bermaksud untuk melakukan ibadah korban, hendaklah dia menahan diri, tidak memotong rambut dan juga kukunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim, hadis nombor 1977, dan juga riwayat Abu Daud 2488. Jadi ini memang bukan ulama saja menyatakan bahawa jangan dipotong ke apa semua. Nabi sendiri yang menyuruh orang yang berkorban jangan dipotong kuku, rambut dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu mempunyai lebih dari seekor haiwan untuk dikorban, kemakruhan memotong kuku dan bulu terangkat dengan disembelih salah satu daripadanya. Bermakna sampai kita tahu binatang korban kita itu disembelih, barulah kita boleh potong. Katalah kita korban 5 ekor unta. Ni contoh kan. Ya, kita ada rezeki banyak, alhamdulillah, kita buatlah 5 ekor unta sekalipun. Unta pertama dah sembelih, maka tak ada masalah. Kan unta lain yang belum sembelih kita dah potong kuku pun tak apa. Janji unta yang pertama tu dah disembelih, bermakna dah terangkat hukum sunat padanya, makruhnya pun dah hilang. Maka boleh potong kuku ataupun gunting rambut dan sebagainya. Ya. Perhatian, larangan menggunting rambut dan memotong kuku dalam hadis tersebut bukanlah larangan haram. Sebaliknya hanya larangan makruh. Hikmah di sebalik larangan itu supaya sempurna keampunan dan kebebasan daripada api neraka buat seluruh anggotanya. Ini disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri dan juga Mughni Al-Muhtaj. Bermakna antara hikmahnya bila kita join korban, kita nak Allah ampunkan dosa kita, bebaskan kita daripada api neraka Allah. Bukan setakat binatang korban yang kita korbankan, niat apa semua, tubuh badan kita ni, segala rambut, segala bulu, segala kuku, semuanya pun terangkat dan juga diampunkan oleh Allah Ta'ala daripada diseksa akan kita oleh api neraka. Jadi inilah dia antara hikmah yang besar yang digariskan oleh Nabi SAW agar mereka yang berkorban jangan dipotong kuku, rambut dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan nak potong sebelum masuk bulan Zulhijjah, 1 hari bulan, potonglah situ kan. Sebelum dah masuk jangan dipotong. Ya. Jadi kalau orang tu uzur, kan dia join korban, uzur, tiba-tiba dah cuci, maka dia kena mandi wajib apa semua. Tapi dia join korban, mandi je lah wajib kan, mandi wajib, tapi kuku, rambut jangan dipotong kan. Sebab ada pahala sunat kat situ. Dia mandi wajib saja, solat macam biasa apa semua. Ya, tapi ini adalah larangan makruh semata-mata. Jadi kalau dah terlalu panjang sampai air wuduk pun tak boleh nak masuk kan, panjang berbenar kan. Sampai air wuduk pun tak boleh nak sampai ke apa semua, kuku terlalu panjang, contoh kaki, kuku kaki ke apa semua, maka utamakan yang wajib itu kan, ketip kuku itu lebih afdal. Kerana apa? Kerana nak menyampaikan air wuduk untuk menyempurnakan sah solat kita. Itu lebih utama daripada mengikuti perkara yang korban ini. Sembahyang lebih utama, wajib, dan sedangkan korban ini hanyalah sunat muakkad semata-mata. Baik. Tambahan, perkara-perkara sunat dalam ibadah korban tidak menjejaskan pahala korban jika ditinggalkan. Ini mungkin ada orang tanya, Ustaz, Allah, terpotong kuku saya Ustaz. Kan lambat jumpa video ni kan. Dah terpotong kuku, dah gunting rambut. Macam mana Ustaz? Berapa pahala saya dapat? Kan? Idaklah makna kata, hai, sia-sia korban aku. Tak. Dapat pahala kan, dapat pahala kan, cuma markah kurang sikit lah, itu aja kan. Elok-elok dapat 100%, dapatlah 95% ataupun 90%, kurang lebih begitulah, kita faham. Maknanya kata kalau nak dapat solid 100% A+ kan, kena ikut, bukan setakat korban semata-mata, sunat-sunat ni semua kena buat, kan, barulah cemerlang begitu kan. Namun begitu, jika dilakukan akan menambah pahala ibadah korban. Selain dari tidak menggunting rambut dan memotong kuku, terdapat beberapa perkara sunat yang berkait dengan ibadah korban seperti berikut. Yang pertama,
disunatkan memberi makan haiwan kurban sehingga gemuk. Ini tuan-tuan yang tak mela kambing korban, unta, lembu macam mana nak tahu kan dia gemuk atau tak gemuk kan. Jadi ini amanahkan kepada wakil je lah kan. Orang-orang yang melaksanakan ibadah korban kan, kurban, dia pilih lah binatang yang baik-baik apa semua kan. Jadi kita pun boleh pesan pada wakil-wakil kita kan, Ustaz pastikan kalau boleh kambing saya yang gemuk Ustaz ya. Kan? Ustaz sendiri pun tak tahu gemuk ke kurus ke mana, standard lah kan. Tapi biasanya insya-Allah mereka yang di sana dah tahu itu ibadah untuk korban, mesti pilih yang baik-baik kan. Begitulah. Yang kedua, disunatkan bertakbir Allahu Akbar ketika melihat haiwan korban pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik kan. Bermakna kita diminta untuk bertakbir kan ketika melihat haiwan korban. Tuan-tuan yang tak dapat melihat, mungkin dapat lihat haiwan kurban sebelum sembelih ke, ada video rakaman yang dikirimkan ataupun gambar agihan daging korban yang sudah dilapah ke apa semua secara umum. Maka kita ucapkan Allahu Akbar kerana inilah kurban kita untuk tahun ini. Maha suci Allah, maha besar Allah Ta'ala akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, membolehkan kita berkorban pada tahun ini. Ya, begitulah kita memuji Allah. Yang ketiga, disunatkan menjadikan daging korban makanan pertama yang masuk di dalam perut pada hari pertama korban. Ini kalau mungkin di tanah air kita, tuan-tuan macam dulu-dulu lah. Ni suasana PKP ni apa semua, nak bergotong royong, nak mengambil daging korban yang kita korban sendiri pun payah juga kan, dengan SOP apa semua. Apalah, kita niatkan aje lah bagi sedekah fakir miskin, biarlah mereka yang makan. Sedangkan kita, daging korban kita punya kambing itu kita boleh ambil sikit kan, untuk kita makan satu family ke apa semua, tak ada masalah. Tapi oleh kerana dah PKP apa semua ni, tak upaya daya lah, jadi kita niatkan sedekah aje lah semua kepada fakir miskin, mudah-mudahan ada pahala kita di sana. Yang keempat, menyembelih sendiri binatang korban. Jika tidak mampu, harus diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Adalah sunat diwakilkan untuk menyembelih binatang korban kepada orang yang alim mengenai hukum hakam korban. Jadi orang yang nak menyembelih korban, pastikan yang alim, yang faham, yang tahu, yang menjaga kalau boleh kesempurnaan ibadah korban kita. Ya. Jadi insya-Allah wakil-wakil yang kita amanahkan pun semuanya pun memang alim dan pakar lah dalam bidang korban ini kan. Kalau di Mekah sana, tanah-tanah haram Mekah pula, pandailah dia orang kan dengan hukum hakam, nak sembelih sebutkan bismillah, Allahu Akbar, kemudian mesti tak nampak pisau di mata binatang korban. Jadi benda-benda teknikal yang sikit-sikit ni, walaupun sikit teknikal yang ternampak, tapi sebenarnya benda tu memberi efek kepada pahala kita. Jadi kita pastikan memilih orang yang amanah betul lah. Itu je kan. Kalau boleh kita ada binatang kita sendirilah yang korban kan. Kena belajar lah, kena belajar macam mana cara nak sembelih apa semua. Boleh, tak ada masalah kan. Tuan-tuan ada bela kambing, ada 4-5 ekor kandang apa semua, nak buat korban untuk 5 ekor apa semua, bismillah, Allah Akbar, kita lah yang sembelih, kita lah yang lapar, dibantu dengan anak bini apa semua kan. Kemudian kita lah bungkus-bungkus, kita lah pergi start kereta, hantar pada fakir-fakir miskin. Tuan-tuan boleh bayang besar betul pahala tuan-tuan ya. Yang kelima, hadir menyaksikan sembelihan korbannya bagi mereka yang tidak mampu menyembelih. Ini pun dalam suasana pandemik begini, tak berapa mampu pun nak datang pun kan, kita dapat tengok video saja ya. Kalau boleh memang kita macam dulu kan, sembelih kan, ramai-ramai berkelubung, berkerumun kan, berkerumun tengok, oh itu dia lembu kita gitu kan, oh itu dia bahagian aku kan, siap ada nama apa semua. Begitulah keadaannya. Doa lah tuan-tuan agar tahun depan boleh kembali semula lah kan, suasana kemeriahan seperti dahulu kala ya. Yang keenam, menjaga adab-adab dalam penyembelihan seperti menghadap kiblat, berlaku ihsan, menggunakan pisau yang tajam, membaca basmalah, selawat atas Nabi, takbir serta memotong 2 urat darah binatang yang disembelih selain dari halqum dan mari. Ini kena orang yang alim kan. Korban 1, bismillah Allahu Akbar kan. Korban 2, bismillah Allahu Akbar. Jadi dia tahu kan binatang tu tak tengok pisau apa semua kan, matanya mungkin ditengokkan di atas kan, lepas tu lehernya betul-betul, kemudian meletakkan pisau yang betul kat situ, pisau betul-betul tajam supaya tidak menyakitkan
binatang korban. Jadi ini orang yang alim dalam bab penyembelihan, insya-Allah dia jagalah ada apa semua ni. Dan yang ketujuh, berdoa sebelum menyembelih. Kan kita boleh berdoa agar Allah Taala menerima korban kita dan mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadang-kadang kita ni mungkin tak tahu kan bila masa ibadah korban kita ni dijalankan. Kan ada 4 hari, 10, 11, 12, 13. Jadi kalau tak tahu mana-mana hari mungkin wakil kita lakukan secara umum kan, banyak orang berkorban apa semua. Jadi kalau boleh 4 hari tu jangan dipotong kuku lagi. Akan dapat pahala sunat tadilah kan. Jangan dipotong kuku lagi, jangan digunting rambut lagi. Biar habis berlalu 13 Zulhijjah, masuk 14 Zulhijjah, yakin confirm dah. Dan memang dia tak sembelih kita mana-mana hari tu terpulanglah penyembelih tu nak sembelih bila. Yang penting dalam masa 4 hari tu. Jadi kita barulah memotong kuku, gunting rambut pada hari yang ke-14. Itu lebih baik dan lebih meyakinkan kita. Ya. Baik. Doa sebelum menyembelih. Kan ini doa kita boleh bacalah ya. Ya Allah, binatang kurban ini adalah anugerah-Mu dan dipersembahkan kepadamu. Maka terimalah ibadahku. Kan itulah contoh doa. Kita kata kepada Tuhan, ya Allah, inilah dia binatang kurban aku pada tahun ini kan, yang mana ianya merupakan anugerah yang kau berikan. Berapa ramai di luar sana yang tak mampu pun nak berkorban. Kan? Jangan dipikirkan ustaz lah 400 untuk satu bahagian lembu. Saya nak makan hari-hari pun jenuh mikir kan gitu. Sebab dia mengutamakan yang aula, yang wajib. Jadi tak ada masalah. Kan kita bagi tahu hari tu korban bagi yang mampu. Tapi kalau memang tak mampu, kita nak utamakan untuk makan, minum kita apa semua, itu lebih utama bagi anak bini makan apa semua. Kan itu lebih wajib untuk kita utamakan daripada berkorban. Tapi bagi mereka yang Allah Ta'ala beri rezeki, alhamdulillah tuan-tuan yang sedang menyaksikan video ni, mungkin berkorban pada tahun ini, syukurlah banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kita rezeki, bolehlah kita ambil satu bahagian, satu ekor dan sebagainya untuk kita berkorban. Jadi adalah, janji ada pun, alhamdulillah, syukur banyak-banyak daripada orang lain yang mungkin tidak berkesempatan. Bukan tak nak, ada dia nak berkorban tu kan, tapi tidak mampu kerana inilah dalam fatrah-fatrah begini ni lebih ada benda yang lebih aula untuk kita utamakan. Jadi begitulah keadaannya. So kita doalah pada Tuhan, terimalah binatang korban kita pada tahun ini. Ini adalah anugerah-Mu, dipersembahkan untuk-Mu, maka terimalah ya Allah korban aku, ampunkanlah dosa-dosa aku, dosa ahli keluarga aku, ibu, ayah, para arwah dan sebagainya. Sekiranya binatang korban tidak disembelih sendiri oleh individu yang berkorban, maka wakil yang menyembelihnya hendaklah membaca doa yang berikut. Ini wakil-wakil kita. Ya Allah, binatang korban ini adalah anugerah-Mu dan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah korban si Polan bin si Polan contohnya. Niatkanlah nama individu. Jadi mungkin ada 100 ekor kambing kan. Kalau di Mekah tu bukan kata 100, ribu kan, ribu. Kan difahamkan untuk tahun ni pun banyak juga, ribu-ribu kambing apa semua. Jadi tak macam nak akikah kan, macam akikah ada kertasnya kan. Inilah akikah untuk sekian kan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi oleh kerana banyak apa semua, niatkan secara umum saja kan. Ya Allah, inilah dia korban Sipolan bin Sipolan kan, dalam hati pun boleh ataupun nak sebut pun boleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Korban 2, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jalan terus ya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu waqtuha idza tala'atis syamsu wa madha qadru salatil 'id wal khutbataini wa yakhruju bi khuruj ayyam tasyrik wa hiya salasatun ba'da al-'id. Masuk waktu korban, iaitu waktu sah menyembelih binatang korban apabila terbit matahari dan berlalu sekadar masa yang cukup untuk solat hari raya dan kedua-dua khutbahnya. Dan keluar waktu, tamat waktu menyembelih korban dengan keluarnya ataupun berakhirnya hari-hari tasyrik, iaitu 3 hari selepas hari raya. Jadi bermulanya pagi ataupun terbit matahari pada 10 Zulhijjah kan, hari raya Idul Adha kita dah boleh dah korban. Biasanya lepas sembahyang raya kan barulah start kita korban. Kan lepas sembahyang, lepas khutbah kita pun balik rumah kan, lepas tu siap-siap pakaian, bawa parang ke apa semua untuk melapah dulu kan, suasana dulu. Seronok tuan-tuan kalau kita fikir balik, Allah seronoknya dulu-dulu kan. Tapi sekarang ni tak apalah, kita mampu, kita berikan kewangan dan kita buatlah di mana-mana boleh buat, di Mekah ke, di Kemboja ke, di mana, insya-Allah. Dan tamat waktu korban adalah pada terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah.
Waktu sah melakukan ibadah korban bermula selepas terbit matahari dan berlalu masa yang mencukupi untuk solat 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Sekiranya haiwan disembelih sebelum waktu itu, maka ia dianggap sebagai haiwan, tidak dianggap sebagai haiwan korban tetapi sebagai sedekah semata-mata. Mana tahu sebelum subuh sembelih kan, maka ianya tidak disebut sebagai korban, ianya adalah haiwan sedekah semata-mata. Kerana mesti tunggu matahari terbit kan, solat lah dulu kan, kelang kabut nak sembelih kan, solat apa semua khutbah gitu gini barulah pergi sembelih ya. Waktu korban berakhir dengan tenggelam matahari pada hari yang ke-13 iaitu hari Tashrik 13 Zulhijjah. Di sisi Imam Azra'i rahimahullah, kiraan waktu mula ialah selepas matahari naik sepergalahan dan berlalu masa yang mencukupi untuk 2 rakaat solat dan 2 khutbah yang ringkas. Oleh kerana itu hukumnya afdal melewatkan sembelihan sehinggalah melepasi waktu ini. Kalau kita kurang lebih waktu pukul 9 kan, kita sembelih hari raya pun 8, kadang-kadang pukul 8, 8.30 gitu kan, 9.30, pukul 10 kadang-kadang baru start korban. Memang cantik. Bahkan lebih afdal tidak menyembelih melainkan setelah selesai solat. Jadi kena solat dulu, solat hari raya dulu ke, ucapkan syukur kan, sembahyang hari raya, khutbah hari raya, tanda kita syukur apa semua, dan barulah kita mulakan korban. Waktu menyembelih merangkumi siang dan malam, tetapi hukum menyembelih pada waktu malam adalah makruh kecuali ketika terdapat halangan pada waktu siang ataupun ada masalah dan kebaikan buat pada waktu malam. Contohnya ialah haiwan korban terlalu banyak ataupun pembantu hanya berkelapangan pada waktu malam. Ini mungkinlah ada kan, daripada start hari raya tu, pagi tu boleh mula melapah, boleh menyembelih lapah apa semua, nyembelih sampai ke malam kan, malam 11, malam 12 bunyi banyak kambing kan. Kalau di Mekah tu tak kira malam siang apa semua kan. Sebab apa? Haiwan terlalu banyak, pekerja sikit. Jadi terpaksa kita ambil malam juga. Tapi di sini Syafi'i mengatakan makruh tapi dibolehkan. Janji dalam lingkungan 10, 11, 12 dan juga 13 tadi. Disebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi, I'anah At-Talibin, Hasyiah Al-Bajuri dan Fathur Rahman Syarah Zubat Ibnu Ruslan. Rasulullah SAW menyembelih haiwan kurban baginda setelah selesai solat sunat Aidil Adha dan 2 khutbahnya. Maka ini sunnah Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatuhu nazala bil minbarihi wa utiya bi kabshin fazabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala bismillah ya Allahu akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati." Yang bermaksud, pernah aku hadir bersama Rasulullah SAW mengerjakan solat Aidil Adha di tanah yang lapang. Setelah baginda SAW selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar. Lalu ada orang yang membawa seekor kibas kepadanya, lalu disembelih oleh Nabi SAW dengan tangannya sendiri. Kemudian baginda SAW bersabda, bismillah ya Allahu akbar, ini untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyami tasyriq zabhun. Telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hari tasyrik itu waktu menyembelih binatang korban. Jadi inilah dalil menunjukkan bahawa 11, 12, 13 hari tasyrik itu boleh lagi kita menyembelih binatang korban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Catatan, sekiranya penyembelihan dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan syarak, maka ia dianggap sembelihan biasa, bukan lagi ibadah korban. Jadi korban ni betul-betul dalam 4 hari itu aja. Selain daripada itu, sebelum subuh 10 Zulhijjah, selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah, kalau kita sembelih juga, maka ia jadi binatang sembelihan. Sah makan, sah sembelih apa semua, tapi bukan korban namanya. Ini adalah binatang sembelihan sedekah semata-mata. Baik, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zabaha qabla shalah fa innama zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da shalah faqad tamma nusquhu wa asaba sunnah. So, siapa yang menyembelih sebelum solat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan siapa yang menyembelih sesudah solat, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan korbannya dan telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi waktu korban adalah terbit matahari pada 10 Zulhijjah dan juga naik tinggi sikit masa lepas sembahyang, lepas khutbah, barulah mula untuk menyembelih. Perhatian, berakhirnya hari tasyrik dengan terbenam matahari keseluruhannya pada 13 Zulhijjah. Sekiranya penyembelihan dilakukan pada akhir waktu dan terputus halkum dan marih sebelum sempurna terbenam matahari, maka sah ibadah korbannya itu. Inilah terlalu banyak nak kerja waktu. 3-4 hari ni
Panah kan. Bismillah Allah, bismillah Allah. Tak sempat sebut nama pun. Bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar. Sebab kita satu kandang tu dah ada dah. Tuan-tuan dah niat dah bila bet in duit apa semua tu dah niat dalam hati dah, inilah korban aku untuk tahun ni kerana Allah Taala. Jadi niat tu dah sampai dah. Kepada saya contohnya, saya dah sampaikan kepada wakil kita di Tanah Suci di Kemboja. Jadi tak sempat nak angkat-angkat kertas ke apa semua, tak payah. Bismillah Allah Akbar, bismillah Allah Akbar. Sebab banyak, maka masa amat suntuk untuk dilaksanakan. Al-maklum bukan Malaysia aja, satu dunia datang untuk berkorban di Tanah Suci dan sebagainya. Jadi binatang terakhir ni kejap lagi nak terbenam matahari dah. Bismillah Allahu Akbar. Baru terbenam, maka sah namanya korban. Kan janji dah terpotong dia punya hakum dan juga urat marihnya. Begitulah kata dalam Al-Hasyiah Al-Bajuri. Haiwan yang diniatkan sebagai korban sunat tetapi tidak sempat disembelih sehinggalah habis waktu, maka pemilik bahagiannya boleh menunda sehingga tahun hadapan atau menjualnya dan hasil jualan disimpan untuk tahun hadapan atau disembelih juga dan disedekahkan kepada yang memerlukan. Ini kalau tak sempat kan, banyak lagi apa semua, maka jadilah haiwan biasa ataupun haiwan sembelihan biasa sedekah, maka sedekahkan je lah pada orang ataupun nak tunggu tahun depan. Kan? Nak tunggu setahun. Kan? Jadi biasa tak berlaku lah begitu kan. Kok mana pun kita akan cuba selesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Setiap orang yang bernazar untuk melakukan korban hendaklah menunaikan nazarnya. Berdosa sengaja menangguhkan sembelihan korban nazar hingga tamat waktunya. Sekiranya terlupa atau ada halangan, maka tidak berdosa dan wajib disembelih haiwan tersebut sekalipun waktu berkorban telah tamat dan dikira sebagai qada korban nazar yang tertangguh. Ini kok mana pun yang nazar apa semua, sebab dia wajib kan. Bila wajib itu kalau boleh yang didahulukan sembelihannya. Ya, kemudian baru diikuti yang korban sunat dan sebagainya. Ya, tapi kalau tak sempat juga terlalu banyak, agak mustahil tapi tak agak mustahil untuk berlaku begitu, tapi tak mustahil juga kan kalau berlaku. Manalah tahu memang 4 hari tu penuh kami nazar je kan. Jadi mungkin kita tak berdosa sebab kita dah masukkan nama, kita dah cuba untuk kejar waktu. Jadi kita kena sembelih juga walaupun dah keluar daripada waktu tempoh hari yang ke-13 tu. Lebih dah tempoh 4 hari, maka tetap kena sembelih kerana ia nazar. Jadi kita qadakan nazar kita. Seseorang yang bernazar kurban dengan haiwan yang cacat atau tidak cukup umur, wajib menyembelihnya pada waktu ini juga walaupun ia tidak dikira sebagai kurban. Menurut pendapat sahih dalam mazhab, binatang hadiyu yang dibawa untuk disembelih di Mekah, waktu sembelihannya sama seperti waktu sembelihan kurban. Jadi pastikan binatang itu yang sehat kan, cukup umur lah untuk disembelih. Bagi pendapat Imam Syafi'i, yang orang yang bernazar kurban ni kira yang wajib kan, yang wajib haiwan cacat dan juga tidak cukup umur tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban untuk dia. Ya, mesti cari yang baik, yang elok, yang sempurna lah sifatnya apa semua. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dalam bab sunat bagi mereka yang berkorban ni apa dia, kalau kita boleh ulang balik, yang pertama tadi, pastikan apabila masuk saja 1 Zulhijjah, maka tidak lagi kita memotong kuku, mengerat rambut dan sebagainya, memotong bulu-bulu, mengambil pahala sunat. Ini bagi mereka yang berkorban sahaja. Yang tak berkorban jangan tak dipotong pula kan, kuku ke bulu ke, trim lah kan. Tapi bagi yang berkorban, maka boleh menangguhkan dulu kerana mengambil sunat berkorban. Kemudian juga amalkan jugalah perkara-perkara sunat tambahan tadi. Kemudian doa ketika mana menyembelih, itu kita amanahkan pada penyembelih lah ya. Melainkan tonton yang sembelih sendiri boleh doa ketika mana nak sembelih tadi. Kemudian kita dah faham juga tentang waktu sah, ialah pada terbit matahari pada 10 Zulhijjah hinggalah terbenam matahari sampai 13 Zulhijjah, ada 4 hari kurang lebih boleh disembelih tentang korban. Jadi jangan kabut, solat dulu, tazkirah ataupun khutbah dahulu, balik apa semua, barulah datang untuk menyaksikan ibadah korban. Itu kalau ada lah mungkin tahun ni boleh buat, tapi gaya macam PKP di Selangor apa semua kan, PKP pula dengan negeri lain walaupun dalam fasa yang kedua pemilihan apa semua. Jadi tak apalah kan, menjaga kesihatan nyawa itu lebih aula, lebih utama. Jangan bersak-sasak apa semua. Jadi ikutlah saranan kerajaan. So kita wakilkan je lah pada mereka yang amanah untuk melaksanakan korban bagi pihak kita dan keluarga kita ya. Baik, setakat itu saja insyaAllah perbincangan pada kali ini. Pada kesempatan yang akan datang, kita akan melihat pula jenis-jenis binatang korban ya. Jadi terima kasih pada anda yang menyaksikan video saya ini. Jangan lupa subscribe channel IC Share, channel informasi untuk ilmu. Dan pada anda yang belum berkorban, ada masa lagi.
kan biasanya orang buka korban untuk tahun sampai 17 Januari 2021, join kan, sertailah ibadah korban. Kerana apa tuan-tuan? Ada barakahnya. Allah akan gantikan duit tuan-tuan yang tuan-tuan gunakan untuk berkorban, sama ada untuk niat diri sendiri, anak-anak, isteri, suami, mak ayah, arwah dan sebagainya. Ada rezekinya. Yakin dan percaya pada Allah. Kita sembelih korban apa semua, join korban ini kerana Allah Ta'ala, Allah akan bagi kita yang lebih baik. Yakin dan percaya insya-Allah. Ya, aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.